Okey, sekarang kita teruskan dengan warisan yang seterusnya, iaitu warisan persuratan. Okey, Kebilangan Kedah, Kelantan dan Perlis mewariskan hasil karya persuratan yang sangat bernilai. Karya ini masih menjadi asas rujukan utama dalam pewujudan sesebuah kerajaan. Okey, dalam aspek persuratan ni kita akan belajar mengenai karya-karya sejarah untuk setiap negeri. Okey. Untuk kerajaan Kedah kita ada 4. Okey. Yang pertama ni, okey, tengok. Gambar ni adalah namanya Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Okey, jadi siapa yang hasilkan Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ni? Okey, dia dihasilkan oleh Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927. Okey. Jadi apakah kandungan dia? Kandungan Al-Tarikh Salasilah Kedah adalah mencatatkan sejarah Istana Kedah dan pentadbiran Perlis. Okey, sejarah Istana Kedah dan pentadbiran Perlis. Okey, dia juga mengisahkan pengasasan dan senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja yang ada, iaitu Nobat, dan pengislaman pemerintah Kedah. Maksudnya yang lagi detail lagi, okay, dia menceritakan tentang asasan, senarai pemerintah, macam mana ibu kota dekat Kedah ni dibuka, alat kebesaran Nobat, dan macam mana pemerintah Kedah ni boleh masuk Islam. Okay, ini adalah secara general, okay, apa kandungan dalam Tarikh Salasilah Kedah. Okay. Kita pergi kepada karya seterusnya, Negeri Kedah juga, iaitu Hikayat Merong Mahawangsa. Pernah dengar tak? Ada satu filem berkenaan Merong Mahawangsa ni. Okay. Jadi ini adalah karyanya. Okay. Hikayat Merong Mahawangsa ni dihasilkan pada tahun 1821. Okey, dia punya kandungan mengesahkan pengasasan Kedah. Macam mana Kedah diwujudkan, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah. Nampak tak dia ada persamaan dengan sama dengan apa? Sama dengan Al-Tarikh Salasilah Al-Tarikh Salasilah Kedah. Dia punya kandungan lah sama. Pengasasan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah. Jadi kita pergi kepada karya seterusnya, Negeri Kedah lagi, iaitu Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah yang ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Talib pada tahun 1911. Okay, jadi apa yang dicatatkan oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Talib dalam Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah ni? Dia mencatatkan secara kronologi maklumat jurai pemerintah negeri Kedah dari 630 Masih hingga 1911. Okay, maksudnya kandungan tarikh kerajaan Kedah ni adalah berkenaan dengan urutan maklumat keturunan pemerintah negeri Kedah. Siapa yang memerintah itulah dari tahun 630 Masih sampai 1911. Okay, jadi itu salah satunya. Okay, selain daripada maklumat jurai pemerintah, dia juga memaparkan perkembangan ekonomi. Okay, macam mana ekonomi dekat Kedah ni berkembang dan macam mana perkembangan pentadbirannya menerusi pembahagian daerah. Maksudnya dia cerita jugalah tentang perkembangan pentadbiran. Yang masa tu dah ada cara untuk memudahkan pentadbiran dengan membahagikan daerah. Okey, seterusnya Syair Sultan Maulana. Syair Sultan Maulana ni pun dihasilkan oleh semasa pemerintahan Kedah lah. Okey, masa zaman Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syahrul. Okey, Syair Sultan Maulana ni berkenaan apa? Dia berkenaan kisah perang tentera Kedah. Okey, kisah perang tentera Kedah. Ini adalah karya tersebut, iaitu Syair Sultan Maulana. Okey, jadi kita dah selesai untuk Negeri Kedah. Syair Sultan Maulana, Hikayat Merong Mahawangsa, Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah serta Al-Tarikh Salasilah
Kedah. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, negeri Kelantan. Okay. Hikayat Seri Kelantan ditulis pada 1914. Apa kandungan dia? Dia mengisahkan pemerintahan Kelantan sejak zaman Cik Siti Wang Kembang, Puteri Sakdong dan Raja Abdullah sehingga 1900. Ini adalah karya tersebut, Hikayat Seri Kelantan. Okay. Dia mengisahkan pemerintahan Kelantan sejak zaman Cik Siti Wang Kembang, Puteri Sakdong dan Raja Abdullah hingga 1900. Okay. Itu adalah yang pertama. Okay. Yang seterusnya adalah Detik-detik Sejarah Kelantan. Nama dia Detik-detik Sejarah Kelantan. Okay. Jadi siapa yang tulis Detik-detik Sejarah Kelantan ni? Okay. Saad Syukri bin Haji Muda pada 1971. Okay. Dia juga mencetakkan sejarah pengasasan Kelantan dan peristiwa penting bagi setiap pemerintah. Kalau macam tadi, okay, Hikayat Seri Kelantan ni dia mengisahkan pemerintahan Kelantan sejak zaman Cik Siti Wang Kembang sampailah 1900. Tapi kalau Detik-detik Sejarah Kelantan ni, okay, dia mencatatkan pengasasan Kelantan juga, tapi sampailah 1971. Dan setiap zaman pemerintahan ni, okay, dia mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang ada. Okay. Okey, baik. Jadi selesai untuk aspek kesenian. Okey, dalam kesenian kita belajar mengenai karya sejarah Kedah dan juga Kelantan. Okey, jadi kita pergi kepada seterusnya iaitu kesenian. Okey, kesenian. Pengasasan Kedah, Kelantan dan Perlis menyumbang kepada warisan kesenian. Aspek warisan ini termasuklah seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan barang perhiasan, seni kraft tangan, seni persembahan dan seni silat. Okey, jadi maksudnya kita akan belajarlah. Okey, kita akan tahu dalam warisan kesenian ni ada beberapa aspek seni yang kita belajar, iaitu seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan barang perhiasan, seni kraft tangan, seni persembahan dan seni silat. Ini adalah bentuk-bentuk seni yang ada dalam masyarakat Melayu ketika itu. Okey, kita pergi yang pertama iaitu warisan seni ukir. Seni ukir, ukiran. Jadi warisan seni ukir ni banyak diwarisi di Kelantan dan Kedah. Okey, motif haiwan dalam karya digantikan dengan motif alam yang bersesuaian dengan amalan Islam. Macam kita tengok kalau dekat ukiran-ukiran kayu, okay, kebanyakannya bentuk-bentuk macam tumbuh-tumbuhan alam ataupun bentuk-bentuk macam Islam, bulan, bintang semua tu. Okay. Sebenarnya dulu sebelum datangnya Islam, okay, lebih banyak kepada motif haiwan. Okay, motif haiwan dalam seni ukir ni. Tapi disebabkan adanya pengaruh Islam, okay, secara perlahan motif haiwan ni dah digantikan dengan motif alam. Okay. Jadi seni ukir ni dia kekal sebagai hiasan pada istana, rumah dan bangunan seperti masjid. Macam biasalah, bukan setakat istana ada warisan seni ukir ni. Kalau awak tengok dekat rumah-rumah lama pun okay, ada dia punya seni ukirnya. Ada dia punya seni ukirnya yang tersendiri. Okay, ini adalah warisan seni ukir yang pertama. Okey, yang kedua, warisan seni bina, maksudnya bangunan-bangunan yang dibina. Okey. Okey, berupa binaan istana serta hiasan ukiran daripada kayu berkualiti. Keunikan binaan rumah tradisional Melayu ialah tebal layar berbentuk bit balik yang dihiasi ukiran motif alam. Banyak tiang menggunakan hasil tempatan berdaya tahan dengan perubahan cuaca. Macam kita tahu, rumah-rumah zaman dahulu ni menggunakan kayu yang berkualiti kan. Walaupun sampai sekarang masih lagi utuh dia punya binaan. Okey, ini adalah contoh gambar. Okey, seni ukir bermotifkan alam. Nampak tak? Okay. Ini adalah rumah tradisional Melayu yang masih utuh sampai sekarang. Okay. Jadi kita selesai warisan seni ukir dan warisan seni bina. Okey, seterusnya warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Okey, pertukangan perhiasan ni biasanya daripada emas dan perak.
Okey. Selain itu ada juga pertukangan senjata tradisional seperti keris yang berkembang pesat terutama di Kelantan. Okey. Macam kita tahu, okey, perhiasan emas dan perak ni pun adalah diamalkan ataupun dilaksanakan di negeri-negeri ni. Okey. Selain itu, senjata tradisional banyak dihasilkan di Kelantan, khususnya keris. Okey. Kemudian yang keempat, warisan seni kraft tangan. Kraft tangan. Contoh macam bakul, tikar, semua tu kan. Okey, dia berkaitan kreativiti hasil kraft tangan seperti anyaman tikar dan bakul rotan. Okey. Kelantan terkenal dengan warisan pembuatan wau dan batik. Tengok pada gambar rajah ni, gambar ni. Yang pertama ni adalah warisan apa? Okey, ini adalah warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Nampak tu dia tengah membentuk emas. Warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Okey, ini pun sama, warisan seni pertukangan dan barang perhiasan, tapi dia hasilkan senjata, iaitu keris. Okay. Ini warisan seni kraft tangan, mencanting batik, dan seterusnya menghasilkan wow. Okey, kita dah selesai dua. Okey, selesaikan lagi. Okey. Kemudian warisan seni persembahan, maksudnya persembahan. Okey, apa jenis seni persembahan yang ada? Okey, jadi setiap kerajaan ni ada keunikan dia, ada keistimewaan dia tersendiri. Okey, contoh kat Perlis ada persembahan awang batil. Okey, kalau kat Kelantan terkenal dengan apa? Wayang kulit. Macam dalam gambar ni. Okey, wayang kulit sampaikan dia diangkat ataupun diiktiraf sebagai warisan kebangsaan di bawah kategori warisan tidak ketara. Apa itu warisan tidak ketara? Maksudnya warisan yang tidak boleh dilihat secara fizikal, tapi boleh nampak secara dia punya panca indera. Macam persembahan lah, dia adalah satu bentuk warisan tidak ketara. Kalau warisan ketara, contohnya macam seni ukir, kita boleh nampak fizikal dia macam mana, keistimewaan dia secara fizikal macam mana, dengan mata kasar nampak. Tapi kalau wayang kulit adalah warisan tidak ketara. Okey. Kemudian mek mulung. Mek mulung ni pula teater tradisional bagi negeri Kedah. Okay. Dan yang terakhir iaitu warisan seni silat. Okay, silap ni bukan nombor 5, nombor 6. Okay, warisan seni silat. Okay, seni silat ni adalah seni atau kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri. Ini seni silat ini digunakan sebagai persembahan istimewa dalam suatu majlis dan menjadi acara yang dipertandingkan pada peringkat antarabangsa. Okey. Okey, jadi selesai untuk seni kesenian, seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan barang perhiasan, seni kraft tangan, seni persembahan dan seni silat. Okey, jadi apa yang anda pelajari pada hari ini? Okey, jadi ingat semula perkara-perkara yang 5 warisan yang kita pelajari, iaitu sistem pemerintahan beraja, perundangan, kesenian, apa lagi, persuratan. Persuratan semua tu. Ingat, jangan lupa, dan jangan lupa untuk selesaikan kuis yang saya berikan. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.